KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera calon-calon SPM 2022. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Nisa K, hos anda untuk episod kali ini. Sebelum kita lihat kepada mata pelajaran yang sama-sama kita akan bincangkan selepas ini, kita lihat dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah para penonton, bersama-sama dengan kita hari ini di studio juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih Cikgu Kulina sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan jom kita persilakan guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad bin Haji Osman dari Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Selamat datang Cikgu Muhammad. Selamat datang Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama kami untuk membincangkan mata pelajaran asas kelestarian. Betul Cikgu? Ya, betul Nisa. Baik, kita tak nak buang masa, ayo kita teruskan. Silakan Cikgu. Nisa, hari ini apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat Cikgu. Nisa ceria hari ini Ya. Oh, happy nampak hari ini. Saya bersemangat. Alhamdulillah. Sama macam calon SPM kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua di luar sana? Cikgu sentiasa berdoa anak-anak semoga sihat selalu, jaga pemakanan, selalu buat senaman supaya anak-anak kekal sihat untuk menduduki peperiksaan SPM, terutamanya bagi mata pelajaran rasa kelestarian. Saya Cikgu Muhammad bin Haji Osman bersama dengan anak-anak kena stay fokus. Baik. Duduk tengok saksikan cikgu bersama dengan Nisa Ya, saya. sehinggalah tamat waktu siaran. Okey anak-anak Baik. Baik, inilah profil cikgu anak-anak Okey. Jadi sebelum kita mulakan sesi bersama anak-anak berkaitan dengan teknik menjawab SPM anak-anak jadi cikgu nak garapkan tentang objektif yang anak-anak harus capai untuk kali ini, iaitu yang pertamanya adalah memahami format pentadsiran SPM. Baik. Okay? Kemudian memahami kaedah dan teknik yang betul untuk jawab soalan. Penting Nisa, kalau anak-anak tak tahu nak jawab tu problem. So kaedah tu penting. Yang ketiga, mengatasi kesilapan umum semasa menjawab soalan. Ini yang selalu cikgu tekankan. Ya. Anak-anak bukan tak jawab, boleh jawab, tapi dia cuai menjawab. Kesilapan selalu berulang kali. Ya, baik. Jadi itu mistik yang anak-anak harus elakkan. Dan yang keempat, meningkatkan kemahiran sedia ada yang anak telah pelajari. Dan cikgu rasa dan cikgu yakin anak-anak semua memang telah menghabiskan kandungan dalam DSKP daripada bab pertama hingga bab yang ketujuh. Itu wajib anak-anak perlu harungi dan juga capai. Baik. Kita harap calon-calon semua sudah bersedia ya Cikgu. Alhamdulillah. Baik. Bersedia. Pastikan anak sediakan pen, kertas, kalkulator. Itu penting. Okey anak-anak. Ini dah tarikh keramat Nisa. Ini tarikh keramat tau bagi subjek asal kelestarian 3768/1 anak-anak. Ingat tu, semaikan dalam minda fikiran dalam jangka masa yang panjang. Iaitu tarikhnya 14 Mac 2023, hari Rabu, dan masa yang telah ditetapkan pada pukul 2 hingga 4.30 petang. Sebab itulah di awal tadi cikgu dah pesan, kekal fokus, jaga kesihatan diri, jaga pemakanan dan kerap buat exercise. Okey, inilah format pentadsiran yang cikgu nak share bersama anak-anak. Saya rasa cikgu berfikir anak-anak setelah belajar dengan cikgu di luar sana tentang format yang anak-anak telah pelajari, iaitu yang pertama untuk SPM bagi subjek asal kelestarian kita ada dua kertas pertama dan juga kertas kedua Nisa. Kertas pertama melibatkan soalan ujian bertulis iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A terdiri daripada 20 soalan, markah yang diperuntukkan 50 markah, manakala bahagian B adalah 50 markah. Soalan yang diperuntukkan sebanyak 4 soalan, manakala untuk kertas kedua adalah berkaitan dengan tugasan kerja khusus yang telah pelajar harungi dan pelajar terlaksanakan tahun tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Dan cikgu berfikir anak-anak memang telah bersedia dari itu
dan tahu format inilah yang penting untuk anak-anak faham dan insya-Allah mesti skor dalam subjek asas kelestarian. Baik. Maknanya kali ini kita akan memfokuskan kepada kertas 1 ya cikgu. Ya. Calon-calon SPM 2022. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika sebelum kita menyambung perbincangan kita. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Calon-calon SPM 2022, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 pecutan bagi mata pelajaran asas kelestarian yang mana kita akan memfokuskan kepada perbincangan kertas 1 bersama-sama dengan Cikgu Muhammad. Cikgu Muhammad, saya rasa calon-calon kita semua sudah bersedia. Yuk, kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, calon-calon bersedia berjumpa dengan cikgu kali ini Okey, inilah masa yang sangat kritikal untuk anak-anak bersama dengan cikgu sebab cikgu dah sediakan ada 9 soalan Nisa Baik. untuk saya persembahkan kepada anak dan berkongsi bagaimana untuk menjawab soalan-soalan contoh yang cikgu telah sediakan. Baik. Ini sangat penting sebab anak-anak kalau dapat kaedah teknik yang betul pasti anak-anak akan cemerlang insya-Allah dalam SPM bagi subjek asas kelestarian. Okey, inilah contoh soalan bahagian A yang cikgu telah cakap sebentar tadi Okey, calon-calon semua tengok soalan contoh yang pertama, ialah bahagian A. Okey, darjah 1 menunjukkan lita kawalan hidrolik yang tidak lengkap. Lakarkan simbol komponen itu dalam ruang yang disediakan di A, B dan C. Jadi soalan ini melibatkan soalan melakarkan lita yang lengkap dan tentunya anak pelajar calon-calon semua perlu melakarkan simbol yang betul. Melakarkan simbol yang betul dalam kotak yang telah diberikan. Ini adalah lita kawalan hidrolik Okey, cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid berkaitan dengan contoh kita nak menjawab soalan ini. Yang pastinya calon-calon semua dah hafal simbol-simbol komponen hidrolik. Itu kena ingat. Tolong hafal. Kalau tak hafal, sekarang hafal. Okey? Baik, murid-murid, yang pertama sekali kita nak melakarkan simbol komponen yang berada di bahagian atas ini anak-anak Okey, iaitu silinder dua tindakan. Silinder dua tindakan. Kalau anak-anak tengok, lakaran tu mesti betul bergantung kepada kehendak soalan. Okey, kalau anak-anak tengok ini adalah contoh untuk kita menjawab soalan berkaitan dengan kawalan hidrolik pada bahagian simbol silinder dua tindakan. Jadi kena guna silinder yang betul, jangan guna silinder satu tindakan sebab dalam soalan itu kita berikan adalah injap kawalan arah 42. Baik. So kalau kita guna injap kawalan 4 arah 2 mesti Nisa kita gunakan silinder dua tindakan. Baik. Dan juga kaedah penyambungan tu mesti lengkap. Jangan anak-anak buat sambung situ je. Ni nanti tak bekerja, tak berfungsi. So litat itu tak boleh berfungsi, pasti Nisa ini tak dapat markah. Baik. Kosong markah. So lakar dengan lengkap, dengan penuh dan pendawaian ataupun perpaipan perlu lengkap dan disambungkan kepada komponen silinder dua tindakan. Okey? So habis kat sini Nisa Ya, baik. Okey, kita pergi kepada kalau anak-anak tak menjawab silinder dua tindakan, boleh juga anak-anak menjawab silinder tindakan berkembar. Ini kita panggil dia silinder tindakan berkembar. Kerana dia ada dua masuk dan dua keluar. So cara sambungan dia sama juga anak-anak. So kita sambung dekat sini, kemudian yang keluar ni pun kita sambung dengan lengkap. Mesti sambung sentuh pada badan dia. Ya. Mesti sentuh pada badan dia calon-calon Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok calon-calon iaitu pada bahagian C. Bahagian C ni sangat penting. Ini kita panggil dia pam. Kalau tak ada pam maknanya dia tak dapat nak menolak bendali. Jadi lakaran dia mesti betul. Pam kena lukis dalam kotak yang disediakan calon-calon. Ingat mesti lukis dalam kotak yang disediakan. Jangan lukis kat sini. Cikgu dapati ada ramai calon yang buat di luar kotak. Baik. Calon mungkin berfikir betul simbol dia, tapi calon-calon melakarkan lita di luar kotak, maknanya kita tak boleh nak bagi markah Nisa. Kehilangan markah. Ya, kehilangan markah. Baik. So mesti dilukis di dalam kotak yang disediakan. Ini cikgu nak tunjukkan kesilapan yang sering anak-anak murid lakukan. Baik. Okey? Okey, dan yang seterusnya untuk komponen B ini kita panggil injap pelega tekanan. So injap pelega tekanan
perlu dilukiskan di dalam kotak yang disediakan, perlu betul, perlu lengkap dan perlu ada penyambungan yang melengkapi di antara satu sama lain. Jadi kalau calon-calon melakarkan litas sedemikian rupa, maknanya calon-calon boleh dapat 3 markah. Ini bermakna bagi calon-calon untuk mengelakkan kesilapan yang biasa berlaku, mereka perlu memahami dan menguasai topik ini dengan baik. Ya, Baik, cikgu. betul. Jom kita teruskan. Okey, Nisa, kita pergi soalan seterusnya? Boleh, cikgu. Alright. Okey, so soalan yang seterusnya anak-anak Rajah 2, soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan reka bentuk binaan rumah 2 tingkat yang menggunakan konsep teknologi hijau. Okey, calon-calon tengok di situ. Kesilapan yang murid-murid sering lakukan menyatakan bahagian berlabel. Itu kesilapan yang sering mereka lakukan. Sedangkan dalam soalan tersebut, dia minta nyatakan tujuan. Dia minta nyatakan tujuan, bukan nama. So, anak-anak kena tahu dan baca dulu soalan tu dengan teliti. Jangan main terus jawab saja anak-anak. Okey, tengok. Jadi jawapan yang sebenarnya adalah menjana tenaga elektrik, bukan solar panel. Solar panel maknanya nama. So, nyatakan tujuan. Okey, dan yang seterusnya untuk peralatan yang B tu, biasa Nisa tengok ini? Ya, di biasa kan dia rumah-rumah. pusing-pusing ke atas betul. kan. Okey, itu panggil mechanical part lah. Baik. Fungsi dia untuk menyedut udara panas dalam rumah keluar supaya ruang rumah kita tu nyaman dan tidak terlalu panas. Okey, anak-anak jangan jawab nama komponen, nyatakan tujuan dia. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya, iaitu soalan berkaitan ukur aras. Rajah 3 menunjukkan kedudukan staf dan alat aras bagi kerja ukur aras. Okey, ini Nisa, soalan ni adalah soalan berkonsepkan kebat. Kerana calon-calon perlu memikirkan jawapan diletakkan di bahagian mana. So, banyak ruang kosong kan? Jadi, calon tak tahu letak kat mana. So, memang dia sengaja soalan ini dia tak letakkan kedudukan di mana calon-calon perlu jawab. Okey? Jadi, di situ soalan tu kita boleh kategorikan dia sebagai soalan kebat. Okey? Jadi, untuk jawab soalan ini mudah saja, Nisa. So, ini tolak 2.210 tolak 1.870. So, jawapan kita letak kat sini. Baik. Okey, jawapan dia walaupun jawapan dia positif, kita jangan tulis positif, kita tulis nombor saja. Okey. Kemudian yang seterusnya 1.87 kita tolakkan dengan 2.922, jawapan dia negatif kan? So jawapan kita letak pada nilai mana Nisa? Turun. Kalau turun tu maksudnya negatif, so kita letak pada bahagian turun. Okey, nah, calon-calon? Baik. Right. Okey, untuk seterusnya, pasal ini 4 markah. So, mesti ada 4 jawapan. Jawapan yang seterusnya adalah 87.002 ni kita kena campur sebab dia nilai naik kan. So, hasilnya kita tulis dekat bahagian situ. Baik. Okey, calon-calon. Dan seterusnya yang terakhir, calon-calon, kita dapat 87.002, kita kena tolak. Ya, Nisa, betul. Calon-calon. So, jawapan dia 86.290. Baik. Nisa pun tahu, hebatlah. Saya cuba. Cuba jaya dan berjaya akhirnya. Tahniah, Nisa. Terima kasih, cikgu. Soalan keempat. Jadual 2 adalah penyataan tentang ciri sistem fasa dalam pengagihan tenaga elektrik. Nyatakan jenis sistem fasa itu dalam ruang yang disediakan. Okey, calon-calon baca dengan teliti. Ini soalan yang selalu calon-calon kita buat kesilapan. Dekat mana silap Encik Nisa? Kesilapan macam ni. Jawapan ni patutnya 3 fasa atau 3. Tapi calon-calon kita dia tulis fasa sini dia tulis fasa 3. Fasa 3 tu maksudnya apa? Tentang perumahan kan? Sedangkan ini soalan berkaitan dengan pendawaian elektrik. So jawapan calon-calon pastikan tulis 3 fasa ataupun 3 saja. 3 pun cukup memadai. Ini kesilapan yang sering calon-calon lakukan semasa menjawab soalan. Baik. Okey, yang seterusnya jawapan dia 1 fasa ataupun 1. So jangan buat kesilapan. Kekal. Jangan buat kesilapan. Soalan mudah sepatutnya calon-calon boleh menjawab dengan terbaik. Baik. Okey. Soalan yang terakhir untuk cikgu share dengan calon-calon semua. Soalan 5. Rajah 4 menunjukkan skema unit kawalan pengguna 1 fasa. Okey. Okey, untuk maklumat Nisa, ini adalah di dalam kawasan rumah kita. Yang ini di luar rumah kita. Baik. Yang ini di dalam rumah kita. So, dia ada 2 partition. Kalau kat luar rumah kita ada meter kan? Pasang tak? Ya. Meter kan? Meter elektrik. Ya, betul. Okey. So, tengok soalan dia.
kesilapan yang calon-calon sentiasa lakukan tidak menggunakan singkatan kelengkapan. Sebab kadang-kadang dalam jawapan tu kita tulis singkat je, tak perlu tulis panjang. Kemudian menggunakan singkatan yang salah. Dan yang terakhir sekali, nama komponen umum. Contohnya ini. A ni kan? Okey, contoh A kita tengok. Okey, jawapan sebenarnya adalah meter kilowatt jam. Tapi calon-calon tulis meter sahaja. Baik. So jawapan tidak diterima. Mungkin meter air. Ya. Mungkin meter apa lagi? Banyak meter kan? Betul. So kena spesifik, jawapan dia mesti meter kilowatt jam. Baik. Okey. Dan yang terakhir untuk komponen B tu nama dia RCCB. RCCB So jawapan dia mesti tulis RCCB, jangan tulis RCB je. Tu tak betul. Jawapan dia salah. Baik. Okey Nisa. Baik Cikgu, nampaknya setakat ini Cikgu Muhammad telah kongsikan apa antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon-calon. Mungkin selepas ini calon-calon telah dapat idea bagaimana untuk mengelakkan kesilapan seumpama ini berlaku ketika menjawab soalan. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Calon-calon SPM di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke Sukses SPM 2022 pecutan selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 pecutan bersama saya Nisa K dan Cikgu Muhammad membincangkan contoh-contoh soalan, apa lagi kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon-calon bagi mata pelajaran asas kelestarian kertas 1. Namun, kita akan teruskan perbincangan kita untuk calon-calon SPM di luar sana. Cikgu Muhammad, kita teruskan. Silakan. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Kita teruskan Nisa. Baik. Okey, baik. Tadi kita dah bincang soalan bahagian A Nisa. Ya. So bahagian B kena stay. Jangan ke mana-mana. Kita nak bincang pula soalan untuk bahagian B, di mana cikgu telah sediakan untuk calon-calon semua ada 4 soalan. Baik, Nisa, untuk kita soalan. Bincang sama teknik, kaedah yang betul untuk kita menjawab soalan ini. Baik. Okey, kita tengok sama-sama contoh soalan bahagian B. Okey, Nisa tengok ni kat mana agaknya Nisa? Macam dekat pantai tu, Cikgu. Pantai. Betul lah tu. Okey, tengok soalan ni anak-anak calon. Okey. Raja 5 menunjukkan satu kawasan persisiran. Nampak ni, persisiran. Yang dicadangkan untuk pembinaan stesen janakuasa elektrik yang lestari. Baik. Okey, calon. Okey, tengok calon amati betul-betul. Dia tak cakap pantai pun, tapi dia bagi clue kat sini, kawasan persisiran. Kawasan persisiran maknanya jawapan ni mesti satu. Ya. Jangan tak ada jawapan lain. Kalau jawapan walaupun kita ada banyak stesen janakuasa lestari. Ya. Ada banyak, tapi dia fokus kepada satu sahaja. Antara lestarinya macam suria, baik. ataupun solar, Ya. atau kemudian angin. Itu semua lestari. Tapi kalau calon jawab itu, mana salah? Walaupun dia lestari, tapi tidak menepati kehendak soalan. Baik. So calon-calon semua pastikan kamu baca soalan, fahami soalan, biar slow and steady. Baik. Jangan kelang kabut. Lestari ni, senang ni. Tak boleh. Kena betul-betul alert, kena betul-betul fahami maksud soalan tersebut. Baik. Okey calon, tengok soalan dia. Satu markah je. Ya. Okey, berdasarkan Raja 5, cadangkan pembinaan stesen janakuasa yang sesuai di kawasan pesisiran itu. Agak-agaknya Nisa apa agaknya? Tadi memenangkan ia kawasan pantai janakuasa ombak, ya, Cikgu. Boleh ke? Pandailah Nisa ombak. Okey, jawapan dia betul. Tahniah Nisa. Nisa yang tak belajar asal kerasa boleh jawab. Pastinya calon-calon di luar sana boleh jawablah, garanti lah. Baik. Okey, jawapannya betul. Tapi Tepat, kan Cikgu, di negara kita, di Malaysia, mungkin kita tidak pernah lagi melihat stesen janakuasa ombak di Malaysia. Apa contoh-contoh stesen janakuasa yang biasa atau banyak digunakan di Malaysia, Cikgu? Baik soalan Nisa tu. Di Malaysia, kita kaya dengan rupa bentuk muka bumi. Banyak hutan. Kan? Kita dalam situasi iklim khatulistiwa. Tropika kan. Jadi untuk Malaysia, kita kaya dengan sumber yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kebanyakan kita menggunakan stesen janakuasa hidroelektrik. Hidroelektrik. Maknanya dia dibina di kawasan hutan. Kalau Nisa perasan kat Harbour kan ada macam menara macam talian kabel kan. Itu maknanya talian kabel yang diambil daripada stesen janakuasa dalam hutan ataupun stesen janakuasa hidroelektrik. Baik, Cikgu. Itu untungnya Malaysia lah, kaya dengan sumber alam. Okey, so jawapan dia satu markah. Right, okey. Ini klimaks soalan ini. Sebab soalan ini adalah komunikasi. Komunikasi maknanya Nisa
calon kena jawab ikut urutan yang betul. Baik. Okey. Soalan ni soalan masih baru. Soalan masih baru dan calon kena jaga, kena tahu soalan ini Pandai tahu mungkin. Okey. Alright. Okey, antara kesilapan yang murid-murid sering lakukan adalah yang pertama tidak mengikut urutan. Jadi dia main balon je, dia main tulis je. Sedangkan soalan ni bersifat komunikasi, calon-calon perlu tulis jawapan dengan betul dan tepat mengikut urutan yang betul. Yang kedua, jawapan dalam bentuk karangan. Sebenarnya bukan tak betul, tapi jenuh nanti. Misal pemeriksa nak baca kan, jadi kelang kabut. Pemeriksa barunya pening, tintong. Baik. Jadi pun stres. Jadi eloknya calon-calon jawab dalam bentuk point. Sebiji. Itu jelas dan mantap calon-calon. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Dah saya sebut tadi, contoh jawapan dia anak-anak. Kita tengok sini. Yang pertama, ombak. Pasal dia ada ombak kan? Baik. Ombak tu balon kan? Ombak tu akan berhenti tak agaknya, Nisa? Tidak, cikgu. Tak berhenti Sentiasa kan? bergerak. Kecuali ada kiamat lah. Okey, ombak ni akan sentiasa ada. Sentiasa ada. Sebab tu dia gunakan kaedah ini, kaedah yang lestari. Sebab dia menggunakan free of energy. Baik. Okey? So, ombak bergerak menghasilkan tenaga kinetik. Betul dia bergerak-gerakkan. So, ada berlakunya tenaga kinetik. Okey? Kemudian yang kedua, tenaga ombak menggerakkan buaya. Di atas laut tu dia pasang buaya. Buaya macam pelampung. So dia beralun, dia bergerak. Dia bergerak. Okey, kemudian buaya disambung dengan rak mechanical. Buaya tu pelampung disambung dengan satu mekanisme ataupun part kita panggil mechanical. Dia rak ni macam ni lah. Dia macam ni, Nisa. Macam ni, lengan. So ni adalah buaya pelampung, so dia beralun. Dia macam pam. Baik. Contoh macam kita pam kan. Kalau kita pam, apa yang keluar? Angin atau udara. Angin udara. Angin tu kita namakan dia tenaga pneumatik. Angin yang kuat kan. Okey. Anak-anak, tolong ingat ni langkah ni Jangan cuai tau. Ni penting ni. Okey. Yang keempat, setiap jawapan ni, Nisa, satu markah. Satu markah. Tenaga mekanik terhasil pada rak mechanical. Bila sebut pasal urutan ni, anak kena ingat ianya berkaitan dengan tenaga, okey, tenaga dan juga peralatan. Baik. Okey, you kena ingat ini dia punya kata kunci untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan proses ini mesti ada tenaga dan juga peralatan. Baik. Ni tenaga, kan? Mana lagi tenaga? Ni tenaga. Baik. Kemudian mana tenaga? Ini pun tenaga. So, nak kena ingat jangan lari dari sudut fokus itu Baik. Okey. Yang seterusnya, rak mechanical disambung kepada penjana tenaga pneumatik. Okey, yang kelima tenaga udara pneumatik tinggi akan terhasil. Pasal dia pam dia pam akhirnya dia menghasilkan tenaga pneumatik ataupun tenaga udara yang tinggi. Baik. Okey, kemudian tenaga udara disalurkan kepada turbin. Turbin ni satu mekanisme di mana dia berpusing. Bila dia berpusing, sebenarnya dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Hasil daripada udara yang bertekanan tinggi. Alright, kemudian yang seterusnya, turbin digandikan dengan penjana. Bila kita sebut stesen jana kuasa elektrik, mesti dia ada penjana. Penjana itulah benda yang sangat penting untuk menghasilkan tenaga elektrik yang Nisa. Okey, yang terakhir sekali, okey, calon-calon tengok kat situ. Penjana menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Jawapan calon-calon perlu ini jelas. Jawapan perlu berakhir kat sini. Katalah calon-calon tulis kat sini. Sampai sini kan. So ini sayang 2 markah tak ada. So poin-poin sini sangat penting untuk calon-calon tahu supaya calon dapat skor yang tinggi sebab markah ni besar calon-calon. 9 markah. Okey. Cikgu tak salahkan jika calon buat dalam bentuk karangan, tapi jenuh nanti. Nisa pemeriksa nak cari poin. Mungkin boleh terkeliru. Ya, betul. So cikgu harapkan calon-calon kekal ingat ini adalah teknik-teknik untuk calon-calon menjawab terutamanya soalan yang melibatkan komunikasi ataupun urutan langkah-langkah yang betul. Baik. Okey, so kita pergi soalan yang seterusnya, Nisa? Boleh Okey, kita pergi contoh soalan yang ketujuh, iaitu soalan yang melibatkan apa, Nisa? Proses kerja tekan. Ya, tentang kawalan hidrolik. Alright, okey. Tengok soalan itu Raja 6 menunjukkan sebahagian proses kerja tekan yang dikendalikan oleh sistem kawalan hidrolik. Okey. Kita ada set penekan. Baik. Kita ada ni plate. Kepingan teluri. Plate ni macam logam lah. Baik. Logam.
Kemudian kita ada ni acuan. So bila dia tekan, so produk kita hasilkan macam tu. Betul Nisa? Betul. Ni produk dia lah. Asalnya sekeping ini je kan. Bila kita gunakan kaedah sistem ini, so acuan, ini kita panggil dia produk. Baik. Okey. Produk Alright. Okey, kesilapan yang calon-calon sering lakukan, melakar litar yang tidak boleh berfungsi, itu penting. Bila lakar litar ni, pastikan lakar litar tu boleh berfungsi. Kalau gagal berfungsi, maknanya kosong markah. Yang kedua, penggunaan komponen yang salah. Dan yang ketiga, penyambungan komponen yang salah. Jadi, ini cikgu mengharapkan calon-calon ingat sampai bila-bila. Bila sebut pelakaran litar, mesti litar tu berfungsi. Walaupun jenuh Nisa pelajar calon-calon lakar, tapi tidak berfungsi, maknanya kosong markah. Baik. Ingat tu 8 markah ni tinggi ni. 8 markah ni sangat tinggi. Baik. Okey, soalan dia, lakarkan litar kalori yang lengkap menggunakan silinder 2 tindakan. Kendalaan litar adalah ketika penekan menolak kepingan keluli. Tengok ni anak-anak. Calon-calon dia punya kata kunci dia ni, tengok sini calon-calon. Kendalian litar adalah ketika penekan menolak kepingan. Jadi calon-calon kena betul-betul faham dan kena tahu bagaimana lakaran litar yang betul bagi menerangkan maksud objektif dalam soalan tersebut calon-calon. Ingat tu, jangan lupa. Okey, ketika menekan menolak kepingan keluli. Okey, ni contoh jawapan yang cikgu nak share dengan calon-calon semua. Okey, simple je. Bila melibatkan litar kawalan hidrolik, dia ada 3 part. Kalau manusia ni apa Nisa? Kita kaki. ada apa anggota? Kaki kan. Kaki. Ini badan ni kepala. So sama juga tentang nak melakar litar kawalan hidrolik, kita mesti ada kaki, badan dan juga kepala Kaki, perut kan? Dan kepala Okey, baik. Tengok kat sini contoh dia. So apakah komponen-komponen yang wajib yang harus ada untuk bahagian kaki? Okey, yang pertama, tengok situ anak calon-calon iaitu ada tangki. Ini tangki Ni tangki, ni simbol tangki. Mesti ada tangki, mesti ada penapis, mesti ada motor, mesti ada pam dan juga mesti ada injak pelega tekanan. Tolong hafal. Ini jawapan konsisten untuk melakar litar kawalan hidrolik. Ingat tu tak susah pun kawalan hidrolik. Jangan panik. Calon-calon Okey, kemudian pada bahagian badan iaitu melibatkan injap kawalan arah. So kita guna sini injap kawalan arah 42 dan yang terakhir pada bahagian kepala kita guna ini silinder 2 tindakan. Okey. Jadi cikgu, kena lukis silinder macam ni jangan lukis silinder macam ni. Baik. Salah kedudukan dia. Dia mesti ke bawah sebab soalan dia cikgu soalan dia dekat menekan ke bawah kan. So seolah-olah silinder itu mesti ditekan ke bawah. Jangan calon-calon melakarkan litar dalam keadaan situasinya silinder berada di kawasan atas. Baik, Cikgu, di mana kita boleh lihat sistem kawalan hidrolik ini banyak diaplikasikan, Cikgu? Ya, bagus soalan Nisa tu. Okey, jadi saya yakin dan percaya guru-guru sana pun telah menerangkan di manakah kalau hidrolik dapat dipraktikkan. Contohnya, Nisa pernah tengok tak jengkaut? Jengkaut, jengkaut dia korek-korek kan, dia korek tanah. Tanah tu keras kan? Betul. Jadi tenaga untuk menggerakkan silinder tu datang daripada tenaga hidrolik, iaitu menggunakan sistem hidrolik menggunakan bendali. Bendali ni sangat powerful dia dapat menolak silinder tu dengan kuat dan boleh mengorek lubang. Selain daripada itu Nisa, kita dapat tengok jack nak mengangkat kenderaan. Contoh kalau kita menghantar kenderaan kita ke bengkel kan. So kita nak naikkan, takkan nak naikkan guna kapasiti guna dulu kan zaman dulu kan guna tuil tarik kan. Tapi sekarang dah menggunakan teknologi moden, menggunakan sistem hidrolik, just tekan button dia naik. Satu lagi yang paling simple apa Nisa? Brake. Brake. Pandai Nisa. Itu contoh yang paling simple lah. Kita menggunakan di kereta kita ada brake kan. Brake juga adalah satu contoh yang mudah untuk calon-calon memahami di manakah konsep kawalan hidrolik ini diguna pakai. Baik, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kita teruskan dengan perbincangan soalan seterusnya. Okey, baik. Soalan yang terakhir untuk soalan ini iaitu B. Tentukan komponen yang perlu dipasang pada litar yang anda lakar di 1A berdasarkan situasi berikut. Okey, menghadkan aliran bendalai dari arah bertentangan. Ini of course lah Nisa, pelajar kena baca dalam buku. Tak baca memang minta maaf tak dapat jawab. Okey, bila dengar saja soalan melibatkan arah yang bertentangan, sudah pastinya jawapannya adalah
injap penyekat sehala. Dan yang kedua, mengawal kadar tekanan aliran bendalih. Okey, jawapannya adalah injap pelega tekanan. Soalan macam ni memang dia diperuntukkan soalan supaya calon-calon boleh jawab. Mungkin soalan tadi agak susah kan? Jadi untuk orang kata apa, dalam aras yang rendah, so dia bagi soalan macam ni. Maknanya pelajar baca tahu boleh jawab. Tadi mungkin suka kan? So yang ini kita bantu calon dah untuk jawab soalan yang lebih tinggi, dapat skor yang bagus dalam soalan dolik ini. Baiklah, nampaknya telah banyak Cikgu Muhammad kongsikan kepada calon-calon SPM di luar sana. Yang pasti anda perlu memahami dan kuasai topik-topik yang ada kan Cikgu kan, baru dah dapat membantu calon-calon menjawab dengan baik. Kita akan beristirahat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Calon-calon SPM 2022, kita sedang membincangkan mata pelajaran Asas Kelestarian bagi Kertas 1 bersama-sama Cikgu Muhammad dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Baiklah Cikgu, kita akan teruskan perbincangan kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Okay, kita bersama lagi dengan calon-calon. Pastikan calon tengok muka cikgu dan juga hos Nisa. Pastikan calon-calon sediakan buku, kertas, pen dan kalkulator. Sebab dalam segmen ini ada penggunaan kalkulator untuk kita menyelesaikan soalan yang cikgu nak tunjukkan selepas ini. Calon-calon. Okey, kita tengok soalan, contoh soalan 8. Raja 7 menunjukkan pendawaian elektrik satu fasa di dalam sebuah bilik tidur yang mengalami masalah. Misal, dia dah sebut sebuah bilik tidur yang mengalami masalah. So, ada problem pendawaian yang cikgu telah tunjukkan kepada semua calon-calon. Baik. Okey, calon-calon cuba tengok. Ini adalah pendawaian elektrik yang dipasang di dalam rumah kita, terutamanya di dalam bilik. So ini adalah unit KFA. Kalau Nisa perasan kat rumah kita kan ada macam kotak angkat kan, yang kalau trip pop kita naik kan. Inilah tempat dia. Okey. Okey calon-calon cikgu buat sikit catatan. Sini adalah 10 ampere dan sini adalah 20 ampere. Okey. Ini adalah MCB. Ini tamatan earth, MCB 10 ampere, MCB 20 ampere dan juga tamatan neutral. So dalam soalan ini calon-calon, soalan ini menunjukkan penggunaan dua switch S1 dan juga S2 dan juga SAK1 dan juga SAK2. Seterusnya kita menggunakan lampu, dua lampu untuk menggambarkan bahawa sama ada lampu itu berfungsi ataupun tidak. Okey. Jadi di sini memang dalam soalan ini memang dah ada masalah pendawaian tersebut dan butiran lengkap calon-calon boleh tengok kat situ. Butiran pendawaian seperti berikut. Switch S1 mengawal lampu L1. Misal maknanya switch ini kita on, ni menyala. Bila kita on S1, lampu menyala. Kemudian switch S2 mengawal lampu L2. Maknanya kalau kita on ke S2, lampu L2 menyala. Itu penceritaan naratif tentang soalan ini. Kemudian kita ada SAK1 ni Nisa, maknanya soket alih keluar. Satu dan juga SAK2. So kedua-dua SAK ni akan disambung dengan MCB 20 ampere. Okey calon-calon. Okey, calon-calon amati soalan ini dan cuba buat pemikiran yang waras. Cuba fahami lita ni mana berlaku kesilapan. Okey. Tengok soalan dia. Berdasarkan Darjah 7, kena pasti kemungkinan yang menyebabkan berlakunya masalah itu. Dia tanya, kena pasti kemungkinan. Dia ada tanya tak namakan komponen yang tak berfungsi? Dia tak tanya kan? Dia suruh kita nyatakan, cari apakah punca-punca. Dia tak minta pun untuk calon memberi jawapan apakah komponen mana yang tidak berfungsi. So jangan jawab ini tak okey lah, komponen ni tak berfungsi lah, jangan. Cuba menceritakan punca dia. Okey, cuba kita tengok kat sini. Okey, yang pertama, tiada penyambungan dari tamatan 1 S1 ke hidup L1. So cikgu kembali balik. Ni masuk ini. Tiada penyambungan S1 L1 ni L1 neutral kepada ni tiada sambungan S1 ke sini.
Dia tak ada sambungan. Patutnya dia ada sambungan, tapi dia tak ada. Okey. So anak calon-calon kena menceritakan apakah punca masalahnya berlaku. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada penyambungan dari tamatan neutral KFA ke neutral L1. Satu markah. Baik. Yang ketiga, tiada penyambungan pintasan dari tamatan neutral SAK1 dengan SAK2. Okey, Nisa maknanya dia tak ada sambung, tak ada penyambungan. Sebab itulah pendawaian tak berfungsi Dan yang keempat, tiada penyambungan pintasan CS1 ke CS2. Jadi cikgu mengharapkan calon-calon telah memahami dan telah faham bahawa inilah punca-puncanya kenapa pendawaian itu tidak dapat berkendali seperti mana yang kita harapkan. Okey. So kesilapan ni kena ingat, cikgu dah tunjukkan pada calon-calon tidak perlu menyatakan komponen mana yang gagal berfungsi. Kalau calon tulis jawapan seperti itu maknanya salah. Ya, baik. Sayang Nisa Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya Nisa. Boleh? Okey, soalan yang seterusnya tadi dia suruh menceritakan masalah kan. Sekarang dia minta kita lengkapkan pendawaian kan. Lakarkan pengubahsuaian pendawaian yang baru supaya semua kelengkapan elektrik boleh berfungsi. Maksudnya L1 menyala, L2 menyala, maksudnya L1 L2 boleh hidup, boleh padam. Boleh menyala, boleh tak menyala kan. Kemudian SAK 1 dan 2 boleh berfungsi dengan sebaik yang mungkin. So calon-calon tengok sini, ni contoh cikgu bagi jawapan. So kita dah betulkan So tadi ni neutral tak ada kan? Kan tak ada kan? So kita buat sambung mesti kena. Jangan sini je salah lah. Dia mesti sambung pada tamatan. Baik. Ini satu markah. Kemudian daripada tamatan S1 nombor 1 ni perlu disambung ke tamatan live dalam lampu. Baik. Okey. Yang ketiga ini kita panggil dia pendawaian pintasan ataupun looping. Baik. Okey, disambungkan daripada tamatan CS1 ke tamatan CS2. Baik. Boleh juga kalau nak pasang kat sini pun boleh juga. Nisa Tapi ni panjang lah. Sayang kabel kan. Tak perlu kita guna kabel yang panjang kan. Kita boleh ambil daripada tamatan S di sebelah saja. Okey. Okey, dan terakhir sekali calon-calon okey, iaitu pendawaian yang tak ada kat sini, iaitu melibatkan pendawaian tamatan neutral. Okey, kat sini dia tak ada. Neutral sini dengan neutral sini tak ada. So kena pasang. Untuk maklumat Nisa, kalau pendawaian neutral tak ada, memang soket ini tak boleh bekerja. Baik. Itu pentinglah Okey. Okey, yang seterusnya. Ini dia punya climax soalan ini. Baik. Soalan melibatkan pengiraan. Cikgu dah pesan tadi kan? Pastikan ada kalkulator. Okey. So dia dalam soalan ini calon-calon dia minta calon-calon hitungkan jumlah arus anggaran bagi semua kelengkapan elektrik itu jika lampu yang digunakan adalah jenis filamen 60 watt. Dia bagi dah jenis filamen 60 watt dan soket alih keluar 13 ampere. Okey. Tengok sini Jadi ingat, bila melibatkan pengiraan mesti tulis formula dan mesti ada cara kerja dan mesti ada UNet. Itu penting Okey, tengok ni contoh jawapan yang cikgu sediakan untuk calon-calon. Okey, gunakan formula. Formula kena nyatakan. Tolong tulis formula. Kalau calon tak tulis formula, hilang markah. Baik. Okey. Kemudian masukkan nilai 2 tu maknanya 2 mentol kan? 2 mentol kita guna 2 kali 60 bahagi 230. Ini kena tahu jangan calon-calon mandai pula 240 ataupun 415. Jangan mandai. Ini jawapannya salah. Mesti guna 230. Baik. Okey. Kemudian yang seterusnya, bila calon-calon dah mengira dengan betul, tolong berhati-hati semasa menggunakan kalkulator. So jawapan akhir calon-calon akan dapat nilai arus 0.5217. Jadi soalan itu dia minta kirakan arus anggaran So kita gunakan, dia dah bagi kat sini. Faktor kepelbagaian adalah 66%. Okey, 66% daripada arus maksimum 0.527. So kita dapat arus anggarannya adalah 0.3443 Okey. Gunakan 3 angka berti Jangan 1 2 je. Mesti guna 4 ke atas lah kalau boleh Okey, untuk pengiraan bahagian soket alih keluar 13 ampere sangat simple. Bilangan soket berapa Nisa? 2 kan? 2 Okey. So 2 bagi 2. Kenapa 2 bagi 2? Sebab 2 tu satu MCB dia perlu adik sambung dengan 2. Baik. So 2 bagi 2 kita dapat 1 liter
So 1 liter ni maknanya pengiraan dia arus maksimum 1 liter kali 20. Tadi dalam soalan dikata 20 ampere kan? Ya. So 1 kali 20 kita dapat arus maksimum 20 ampere. Tapi tak terhenti di situ kita perlu mengira arus anggaran. Arus anggaran adalah sama dengan arus maksimum dengan syarat Baik. jika kita hanya menggunakan 2 soket saja. Baik. Kalau 2 soket maksudnya arus anggaran sama dengan arus maksimum 20 ampere. So jawapan jangan terhenti kat sini. Ya. Jawapan tu mesti kita kena tentukan, hitungkan jumlah arus. Ni kena ingat Cuai kadang calon-calon ni dia menjawab sampai sini je. Sedangkan ada lagi jawapan yang perlu calon nyatakan, iaitu kena campur semua Nisa. Campur arus anggaran lampu dan juga arus anggaran soket. So kita dapat nilainya 20.3443 ampere. Baiklah, cikgu, sebenarnya kan apa yang akan berlaku sekiranya MCB 6 ampere kita gunakan untuk pendawaian soket alir keluar 13 ampere? Bagus soalan Nisa tu. Memang kerap kali memang itu kesilapan yang berlaku di luar di luar di rumah kita. Jadi Cik izinkan saya untuk feedback balik yang lalu Okey, tak ada masalah Okey, calon-calon kita tengok kat sini. Okey, andai katalah kalau ini kita guna 6 ampere, kita sambung dekat soket 2 soket ni kan. Kemungkinan besar yang berlaku di soket ni banyak kita gunakan. Antaranya mungkin kita guna peti ais. Betul tak? Peralatan elektrik. Mungkin mesin basuh. Mungkin kita guna heater kan. Okey, jadi 6 ampere ni tak mampu untuk menanggung beban peralatan elektrik ini. So apa yang berlaku? Dia akan kita panggil trip. Bila kita guna pump, itu puncanya lah jika kita menggunakan kadar arus yang rendah yang tak sepatutnya kita guna pakai. Baik, cikgu. Okay, jelas, terima Nisa, kasih di atas jawapannya. Kita teruskan kepada contoh soalan seterusnya. Okey, calon. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni apa? Padang Okey. Tengok soalan dia. Contoh soalan 9, Rajah 8 menunjukkan sistem penyiraman air menggunakan sprinkler kawalan elektrik yang digunakan di padang bola sepak. Okey, tengok situ sprinkler. Sprinkler maknanya dia tempat penyiraman rumput dekat padang. Baik. Okey, teliti dulu calon. Okey, sistem penyiraman itu berkendali seperti berikut. Okey. PM ditekan, maknanya pun nak tekan. Tekan, pump sembuh air. Yang sembuh tu motor. Kalau beliau sebut tentang elektrik, mesti dia ada motor. Motor tu dia menghambunkan ataupun dia mengeluarkan air. Melalui sprinkler lah. Kita kena tahu calon-calon. Yang kedua, sprinkler akan berhenti berkendali secara automatik. Maksudnya tanpa kita sentuh apa-apa, tiba-tiba dia mati. Mesti ada part ataupun tambahan komponen elektrik yang perlu kita gunakan lah. Okey, calon-calon. Alright, kita tengok sini. So, dalam soalan ni dia dah bagi 3 liter. Cuma kita kena pilih. Cuma kita kena pilih mana antaranya liter yang boleh berfungsi menepati kehendak soalan tadi. Calon-calon. Okey, Rajah 9 menunjukkan 3 jenis liter kawalan yang cadangkan untuk digunakan pada sistem penyiraman itu. Kita ada liter A, ada liter B, liter C. Jadi, cikgu mengharapkan calon-calon kena faham apa tujuan komponen setiap yang dipasang pada liter tersebut. Itu jelas So inilah soalan melibatkan penilaian. Calon-calon perlu mencerita dulu. Jangan calon-calon terus tulis jawapan. Baik. Dia kena nyatakan alasan dulu. Sebutkan alasan, tuliskan alasan, nyatakan apa yang calon-calon perhatikan dalam liter tersebut. Okey, ini contoh cikgu nak share dengan calon-calon semua. Okey, tengok liter A. Liter A kita amati dulu. Sesentuh lazim pemasar dalam keadaan terbuka. Baik. Yang kedua, sprinkler tidak dapat berkendali apabila PM ditekan. Maknanya kita tekan, Nisa, tekan dia tak keluar air. Yang ketiga adalah sprinkler dapat berkendali apabila pemasar tidak terpicu. Okey, 1 markah. Yang keempat, sprinkler terus berkendali tapi tak dapat dihentikan. Adakah ini liter yang betul? Tak boleh kan? Dia mesti dah jalan, dia berhenti automatik. Tapi ini tak boleh berhenti, dia hidup je. Okey. So liter B. Liter B adalah yang pertama adalah sprinkler dapat berkendali bila PM ditekan. Yang seterusnya sprinkler akan sentiasa berkendali. Yang ketiga, sprinkler tak dapat dihentikan secara automatik. Yang keempat, sprinkler hanya dapat dihentikan apabila pH ditekan. Maknanya pH ni dia tak berhenti secara automatik. Okey. Liter yang terakhir, tengok calon-calon sesentuh lazim pemasar dalam keadaan tertutup. Yang kedua, sprinkler dapat berkendali bila PM ditekan. Yang ketiga, gegolong pemasar tidak akan terpicu pada masa yang ditetapkan. Yang keempat, sprinkler dapat dihentikan secara automatik.
Baik. So sudah pasti jawapan dia pada Lita C. Jadi kita dah tulis alasan-alasan dia. Last kali kita tulis berdasarkan perbandingan itu Lita C kita pilih. So inilah soalan bercirikan soalan penilaian. Calon-calon kena fikir dulu, nilaikan dulu lita-lita yang telah diberikan. Okey, so ada tambahan soalan ni, dia minta dalam soalan ni buat penambahan. Maknanya penggunaan lampu. Baik. Okey, jadi bila motor hidup maknanya bila air tu terpancut, mesti kita guna lampu hijau. Maknanya lampu hijau menyala menunjukkan air sedang dihemburkan, disiramkan pada padang bola tersebut. Okey, 1 markah, 2 markah calon-calon. Ada penggunaan simbol P dan juga H. Okey, seterusnya ini maksudnya bila air belum disiram lagi, lampu warna merah menyala. Maknanya Lita tu tak bekerja. Baik. Okey, so ada 5 markah kat situ. Okey, jadi cikgu mengharapkan Nisa pun faham Ya. Faham sangat faham ni kan dapat mengikuti. Masa-masa macam tak cukup lah rasanya. Tak apa, mungkin calon-calon SPM boleh teruskan mengulang kaji di rumah mengikut tips dan juga pesanan yang telah diberikan oleh Cikgu Muhammad. Cikgu Muhammad, memandangkan kita telah pun tiba di penghujung episod kita kali ini, sedikit pesanan kepada calon-calon SPM 2022. Sudah pastinya saya sebagai guru yang mengajar subjek aksara berdoa dan mengharapkan pada tanggal 14 bulan Mac pukul 2 hingga 4.30 calon-calon mesti kekal konsisten dapat menjawab dengan soalan asal kerasan yang sebaik yang mungkin. Cikgu dah pesan berulang kali Nisa jaga pemakanan Kalau boleh hari-hari solat hajat. Bukan nak exam solat, mana hari-hari start daripada sekarang. Hari-hari solat hajat dan cikgu berdoalah anak-anak cemerlang di luar sana. Itulah harapan yang anak berikan untuk mak ayah dan juga cikgu sendiri. Okey, akhir sekali pasti all the best. Itu yang cikgu harapkan anak-anak InsyaAllah pasti berjaya anak-anak. Baiklah, kepada calon-calon SPM 2022 selamat maju jaya. Jangan lupa untuk mengulang kaji dan fokus kepada teknik-teknik menjawab seperti yang telah dikongsikan. Terima kasih Cikgu Muhammad bin Haji Osman dari Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru, juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Khulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Calon-calon di luar sana, murid-murid sudah menonton, saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye.